Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jom sertai kelas masak memasak. Wow, dengar macam best sangat kan? Okey. Sebarang bentuk rakaman adalah dilarang sama sekali ya. Jom sertai aktiviti masak memasak. Jom. Best sangat. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Hayati binti Mak Yusof. Pasangan kepada Muhammad Fadil bin Kamaruzaman. Umur 47 tahun. Pendidikan ijazah sarjana muda kepujian syariah dan undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Bekerja sebagai seorang pegawai di Mahkamah Syariah Perak. Okey. Okey, bercerita mengenai kelas masak memasak. Saya ni memang suka memasak. Dari dulu lagi memang saya suka, daripada kecil memang saya suka sangat memasak. So, memasak ni adalah menjadi hobi. So, bila bekerja pun saya masih lagi memasak, masih lagi menjual biskut, masih lagi menjual kek, belajar sendiri-sendiri, seronok-seronok kan. Saja buat hobi. So, pada suatu ketika nak dijadikan cerita, saya ditukarkan daripada Gerik ke Ipoh. Jadi bila kami bertukar daripada Gerik ke Ipoh, jadinya perjalanan kami tu jauh. Pagi-pagi dah berulang. Saya akan berulang ke Ipoh dan suami saya akan berulang ke Gelenggung. Okey, bila berada di Ipoh, suasana dia sangat-sangat lain. Berada di jabatan. Maklum sajalah sebab jabatan saya tak ada di daerah. So saya hanya diperlukan di jabatan. Bila berada di jabatan, memang suasana dia lain. So tengok kat sana, memang kita punya pekerjaan pun lain. Memang kerja full, memang tak ada masa nak rehat-rehat. So dari situ, bila saya tengok keadaan situ, saya mula belajar. Dan saya pula pada masa tu belajar PJJ di UKM untuk ambil ijazah. Jadi dalam masa yang sama bila saya belajar, bila saya pulang, bila saya belajar, saya pulang. So kami dekat situ kami ada kesempitan kewangan. Maksudnya kami nak bersenang-senang tak boleh lah. Sebab duit kami adalah terhad. Had untuk belajar, had untuk pulang, had untuk makan kan. Jadinya bila dah sampai kat situ, saya ni tak macam mana sembang-sembang dengan kawan. Kawan kata, jom. Dia kata jom. Saya ajak satu kelas. Nak pergi tak kelas memasak? Dia bila kelas masak ni, saya memang suka. Tapi sebab pada masa tu, saya pun dah sibuk memasak. Masak untuk jualan. Sebab kami bila dah tak cukup, kami masaklah untuk jualan sebagai satu sumber lagi pendapatan yang kedua. Buat jualan. Jadinya dia ajak saya pergi. Banyak kali dia ajak saya pergi. Saya tak orang kata pintu hati tak terbuka. Tak terbuka nak pergi. Sebab dia kata jomlah kita pergi belajar roti, buat roti lembut, dia cakap. Lepas tu saya ni pun bila dia kata macam tu, okey. Saya kata okey tak apalah. Saya ikut. Saya ikut. Jadi bermulanya saya adalah bila saya pergi seminar di Taiping, di Hotel Perdana Taiping pada 15 hari bulan 9 tahun 2019. Jadi kan bila saya pergi kat kursus tu, saya tengok wow. Saya tengok dengan memasak je dia ni. Tapi seronok sangat-sangat sebab di sini bermulanya ramai kawan. Dekat di situ juga dalam seminar tu juga bermulanya dia bagi teknik-teknik kita memasak macam mana, dia bagi teknik-teknik kalau kita buat kek, kalau kita buat roti. Daripada situ saya mula terpikat. Daripada mula masuk seminar tu saya terpikat. Pada masa tu orang kan sibuk-sibuk duk macam-macam duk buat roti tu, roti ni, roti lembut. Saya pula pada tu buat roti keras. Pagi buat roti, petang boleh taruh dekat dinding memang tak pecah sebab roti saya keras. Sebab apa? Sebab saya tak tahu teknik. Memang belajar dalam YouTube, dalam internet. Tapi tak sama bila kita
pergi seminar dan pergi berhadapan dan nampak dan teknik-teknik tu dibuat di depan mata kita sendiri kan. Jadi bermulalah saya di situ dengan seminar pada 15/9/2019. Dari situ saya mula belajar roti. Ni kelas pertama saya ya. Kelas pertama saya bersama Diamond Dinda. Diamond Dinda ajar saya pada tu. Kalau siapa-siapa yang kenal saya pada masa tu, tengoklah saya macam mana. Macam tu lah. Okey, saya belajar dan buat roti dengan Cikgu Dinda. Saya ingat lagi pada masa tu saya ditemani oleh suami saya. Ditemani oleh suami saya. Pertama kali saya buat roti. Tengok roti pada masa tu. Sebab nak belajar sangat-sangat roti yang lembut-lembut. Jadi dengan kerana roti ni dah saya mula masuk seminar. Okey, bila saya masuk seminar tu, saya dapati banyaklah benda yang saya tak tahu. Daripada situ saya mula diajar bagaimana teknik-teknik nak buat bagi roti yang lembut, bagaimana nak buat kek gebu-gebas dan bukan sahaja roti, bermacam-macam lagi yang kita belajar dari situ. Bermula dari seminar itulah bila saya bagi peluang pada diri saya dan pada masa seminar itulah saya alhamdulillah. Kalau saya tak buka peluang untuk diri saya masuk seminar pada hari itu, mungkin saya masih lagi menjual roti. Malam-malam buat roti sampai pukul 3-4 pagi. Kemudian pagi besok bangun awal pula sebab nak siap-siapkan barang-barang jualan ke apa untuk jualan pada pagi esoknya. Okey. Apabila saya dah pandai, buat roti saya dah gebu-gebas. Bila saya jual dekat orang kata, wah lembutnya roti. So bila dah macam tu, saya pun bagi tahu cikgu saya, ramai yang cakap roti saya lembut cikgu. Bila dia cakap roti saya lembut, dia nak minta resepi kat saya. So saya takkan saya nak bagi resepi dekat dia, sedangkan itu adalah mata pencarian saya. Memang saya mula menjual roti selepas pada tu. Lepas saya pergi seminar, kemudian saya belajar cikgu roti. Bila saya dah belajar, kemudian saya mula buat roti jual. Bila saya mula buat roti jual, orang kata roti saya lembut, roti saya gebu. Jadi masing-masing nak belajar dengan saya bagaimana roti saya jadi lembut, bagaimana kek saya jadi gebu-gebas. Okey. Jadi selepas itu saya bagi tahu cikgu saya. Satu cikgu saya kata dekat saya, kenapa tak buat kelas? Kalau dah roti kita lembut, kek kita gebu-gebas, kalau dah mereka minta resepi dekat kita, apa kata kita buat kelas? Saya pun betul juga buat kelas. So saya pun mulalah buat kelas, memang buat kelas lah. Okey, bila saya buat kelas, pertama kali saya buat kelas adalah pendapatan saya 650. Kelas pertama kali. Saya buat kat rumah je. Kelas pertama kali ni di rumah mak saya dan saya panggil orang-orang kampung. Siapa-siapa yang nak belajar roti. Tapi pada masa tu saya dapat RM650. Wah, 4 jam sahaja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari saya dapat 650 pada hari Sabtu. Wah, banyaknya saya dapat. Jadi apabila banyaknya saya dapat tu saya mula berfikir. Jadi saya penuhkan waktu Sabtu dan Ahad adalah kelas memasak. So saya mengajar memasak. Okey. Bila saya mengajar memasak, so Sabtu 4 jam pagi. Lepas tu saya atok pula. Petang pula. Pukul 2 sampai pukul 5, 4 jam. Kemudian saya atok lagi. Kalau masa malam tu ada masa, saya atok pula malam. So saya akan mengajar pagi, petang dan malam. Dari sini, cubalah anda bayangkan. Kalau satu kelas saya dapat 650 dan kalau 3 kelas sehari saya dapat berapa? Dan kalau saya buat 3 kelas hari Sabtu, 3 kelas hari Ahad, saya dapat berapa? Di situlah saya mula membuka mata. Membuka mata.
Dan saya akan ikut apa-apa juga seminar. Apa-apa juga seminar yang diberi, saya akan ikut sebab dekat situ banyak sangat-sangat ilmu. Okey. Jadinya saya mula membuat kelas. Tengok saya buat kelas. Jadi saya dah mula buat kelas. Saya paling jauh saya pergi Damansara Damai lah setakat ni, paling jauh. Itu pun sebab sebelum PKP. Dan kita buat kelas ni bermacam-macam. Bukan kita masak satu-satu jenis saja. Kita akan macam-macam jenis masakan. Kita buat donat, kita buat kek, kita buat agar-agar, kita buat puding, kita buat roti. Dan kita juga mendekor kek. Dan bermacam-macam lagi. Memang sangat-sangat best. Sebab sambil-sambil kita masak, sambil-sambil kita ni kita dapat berkenalan dengan ramai kawan. Daripada saya tak ada kawan. Saya tak ada kawan sebab saya bekerja 8 pagi sampai pukul 5 petang. So balik rumah saya lagi sebab saya rasa pendapatan tak cukup, tu saya akan berjual pula, buat kuih. So masa bila saya nak bersembang dengan orang? Saya hanya kenal orang dekat-dekat saya saja. Tetapi bila saya masuk kelas masakan, saya ramai kenalan. Dah ramai kawan-kawan yang berkawan dengan kita. Seronok tak? Memang seronok. Okey. Bila saya memasak dari situ, bermulalah saya dengan bisnes gadget-gadget yang sangat awesome. Bila saya masak, saya memang mencari satu gadget-gadget yang boleh saya senang bawa. Okey. Maksudnya kita senang bawa, kecil, ruangnya terhad, jimat masa kita, jimat tenaga elektrik. Okey. Jadi saya pun pilihlah gadget-gadget yang hebat untuk saya bawa ke kelas masakan. Bila saya bawa gadget-gadget kelas masakan ni, apa anda tahu? Ramai yang nak beli gadget-gadget yang hebat ni pada saya. So, pada mulanya saya rasa, saya ni nak jual ke tak jual ke? Saya tanya cikgu saya. Cikgu saya kata, kalau kata dia orang nak beli, jual lah. Sebabnya nanti kalau dia orang tak beli dengan kita, dia akan beli dengan orang lain. Dari situlah saya mula menjual gadget-gadget hebat. Okey, bila kita buat kelas ni, bukan sahaja kita untung kita buat kelas, tapi kita akan dapat yuran kelas, kita akan dapat untung rucit seperti kita bawa roller pink, anak murid nak beli yang kita punya. Kita bawa tepung kek, mereka akan ambil tepung kek. Kita bawa tepung roti, mereka beli tepung roti. So dari situ memang banyak income yang kita dapat. Dan memang banyak income. Kita buat satu perkara kita dapat sampai 3-4 income. Memang menguntungkan. Daripada saya dulu balik kerja, kemudian buat roti, pagi jual. Yang ini saya pergi Sabtu Ahad sahaja, saya dapat menambah pendapatan saya yang sangat-sangat banyak. Okey, dan sangat-sangat banyak. Jadi daripada bermula seminar lah, alhamdulillah saya bagi peluang diri saya dengan seminar. Bila dengan seminar ni lah terbuka peluang untuk saya yang Allah bagi. Daripada saya duduk jual-jual macam-macam gadget tu, tiba-tiba hujung bulan saya dapat bonus lagi. Saya dapat bonus. Bila saya dapat bonus, tengok. Bonus ni dah pun orang kata melepasi gaji saya, gaji bulanan saya, yang mana saya bekerja 1 hari bulan sampai 30 hari bulan akan dibayar gaji. So yang ini saya hanya bekerja pada waktu petang, pukul 5 petang saya keluar pejabat, saya akan bekerja masak, dan kadang-kadang saya akan buat saya masak pukul 5 petang saya keluar kerja. Ini part time. So semalam lah, untuk pagi seperti biasa kita akan bekerja. Tapi kita dibayar bonus sebanyak, ini adalah bonus saya ya. Okey. Saya bayar 5,000, saya dapat 4,000, saya dapat ni. Okey, yang paling banyak yang saya dapat pada tahun lepas adalah pada tahun ni lah adalah 11,000. Wow.
Kalau saya sebagai kaki tangan kerajaan nak dapat 5,000, nak dapat 11,000 hanya dengan pinjaman. Tapi alhamdulillah bila saya buat saya sertai seminar, okey, peluang yang saya buka tu macam peluang yang dibagi pada saya tu rupanya terbuka macam-macam rezeki yang saya dapat. Lepas tu dah lah saya dah dapat bonus pun banyak pada gaji. Lepas tu saya pula dibagi apa? Dibagi percutian percuma ke Langkawi. Nampak tak? Percutian percuma ke Langkawi. Dan bila saya dapat percutian ke Langkawi ni, alhamdulillah, kalau kata kita nak pergi sendiri, jenuh tunggulah. Bila rasa nak pergi, nampak kewangan kita dah ada lebih baru kita pergi. Okey, tiba-tiba dapat percutian. Syok. Best kan? Okey, kemudian yang ini adalah peserta yang menyertai seminar bersama saya yang mendapat 4 angka. Saya dah dapat 4 angka, kemudian saya pula bawa peserta saya menyertai seminar dan dia orang juga mendapat 4 angka. Ini yang dia 4 orang. Dan ada lagi yang dapat 3 angka. 3 angka ni ramailah. 3 angka ni berbelas-belas orang. Saya tak bolehlah nak masuk dalam ni. Jadi saya tunjuk yang 4 angka saja. 4 orang ni memang dah dapat 4 angka dengan menyertai seminar. Okey. Siapa nak jadi macam saya? Macam saya, Cikgu Yat. Okey. Siapa nak jadi macam saya? Okey. Siapa nak jadi macam saya? Anda kena ikuti seminar. Bagilah peluang diri anda untuk mengikuti seminar. Okey, bagi pada peluang. Tak salah kita bagi peluang. Sebab saya rasa saya tak salah jalan. Saya tak salah arah. Bila saya bagi peluang diri saya, dan saya macam-macam dapat peluang keemasan. Saya macam-macam dapat orang kata rezeki yang Allah bagi. So, apa salahnya anda bagi peluang diri anda untuk masuk seminar supaya minda kita boleh nampak dan minda kita terbuka untuk mencari perubahan dalam diri kita. Siapa lagi nak buat perubahan pada diri kita? Kita lah yang nak buat perubahan pada diri kita. Okey, dengan itu dekat sini kita ada seminar. Seminar Cikgu Roti ya. Kita ada seminar Cikgu Roti di Central iaitu bermula pada 12 September 2021 pada 2 petang. Wow, cikgu-cikgu yang sangat-sangat hebat. Cima, Salina, Dinda. Ni dah orang yang banyak mendidik saya. Yang membuka ruang pada saya. Dan ini juga Maziatul, iaitu FEDC Maziatul. Dia jugalah yang memantau kami semua dari jauh sebagai cikgu-cikgu Roti. Okey. Yang kedua juga kita juga ada seminar di utara. Orang-orang utara bolehlah menyertai seminar pada 11 September 2021. Tadi 12, yang ni 11. Okey. Dengan Rozaima, Satifah, Kak Jamilah dan juga FEDC Maziatul. Okey. Kemudian dekat orang Pantai Timur. Orang Pantai Timur juga sebelah hari bulan. Anda boleh berjumpa dengan cikgu-cikgu yang hebat. Jadi anda sertailah seminar untuk kita ubah cara hidup kita. Mana tahu rezeki berpihak kepada kita. Kan? Dekat sini juga kita ada seminar Cikgu Roti Sabah dan Sarawak iaitu pada 12 September 2021. Sylvia, Linda, Briana dan juga FEDC Maziatul. Okey. Saya rasa alhamdulillah sebab bila saya bagi peluang pada diri saya dapat menikmati dan saya tak ada rasa kesempitan setiap bulan lagi seperti dahulu. Jadi anda bukalah peluang pada diri anda. InsyaAllah. Jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Assalamualaikum. Masya Allah.